Berita Pagi Sabah edisi Rabu 8 April 2020. Sabah merekodkan 1 kes positif baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan 241 kes. Kes baharu itu dikesan di Putatan menjadikan jumlah positif COVID di daerah itu 8 kes. Menurut kenyataan media Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Isham Abdullah, 9 pesakit telah sembuh menjadikan jumlah keseluruhan 61 orang. Setakat semalam, Tawau kekal catat 67 kes, Lahadatu 38, Kota Kinabalu 34, Sandakan 19, Kinabatangan dan Tuaran masing-masing 17, Beaufort 9, Kunak 8, Penampang 6, Kota Belud 5, Sipitang 4, Papar 3, Ranau dan Semporna, masing-masing 2, Keningau dan Tambunan, masing-masing 1. Arahan kurangkan pergerakan, jaga jarak dan jangan keluar rumah sekiranya tiada keperluan mendesak adalah langkah pencegahan dan vaksin berkesan dalam menangani penularan COVID-19 yang melanda ketika ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal berkata setakat ini belum ada vaksin yang boleh menyembuhkan penyakit disebab pandemik yang membawa maut itu. Datuk Syafiee sehubungan itu mahu rakyat mematuhi arahan pihak berkuasa untuk menghentikan rantaian jangkitan pandemik COVID-19. Itulah ubat COVID ke-19. Kurangkan pergerakan kita, kurangkan hubungan kontak kita dengan bukan hanya keluarga kita, masyarakat yang lain di luar sana. Jadi duduklah di rumah, walaupun dalam pada itu kerajaan sediakan bekalan makanan untuk pastikan mencukupi. Beliau berkata demikian dalam temu ramah khas bersama RTM di Kota Kinabalu. Beliau berpuas hati terhadap pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri ini dan berharap pematuhan tersebut akan berterusan sehingga habis tempoh PKP. Sebuah syarikat tempatan tampil membantu Barisan Hadapan yang sedang berjuang menangani penularan wabak COVID-19 dengan menghulurkan sumbangan bernilai lebih RM1 juta. Sumbangan dalam bentuk peralatan perlindungan diri PPE itu disalurkan syarikat Li Xiaoyao LXY Sdn Berhad dengan kerjasama Yayasan Nur Jauhar. Sumbangan PPE terdiri daripada penutup hidung dan mulut, baju pelindung pakai buang dan kit ujian COVID-19 yang diserahkan kepada 7 pasukan Barisan Hadapan termasuk Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Turut menerima sumbangan Istana Negeri, Jabatan Penyiaran Malaysia dan Jabatan Penerangan. Majlis penyampaian disempurnakan yang di-Pertua Negeri, Tun Johar Datuk Mahirudin dan Tuan Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Syarikat LXY berharap sumbangan berkenaan dapat mengelak petugas Barisan Hadapan terdedah kepada jangkitan COVID-19 sekaligus membantu Sabah memerangi penularan wabak berkenaan. Sumbangan itu juga salah satu tanggungjawab sosial korporat syarikat berkenaan dalam menggalas bersama tanggungjawab mencegah penularan COVID-19. Sementara itu, Medical Relief Society Mercy Malaysia juga terus komited menghulurkan bantuan kepada pelbagai agensi yang menjalankan perkhidmatan penting sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia meliputi bantuan PPE untuk kegunaan jabatan dan agensi Barisan Hadapan, terutama Jabatan Kesihatan dan Pasukan Keselamatan. Naib Presiden Mercy Malaysia Datuk Dr. Heng Aik Cheng berkata penyaluran kepada pihak berkenaan merupakan usaha berterusan Mercy Malaysia khususnya bagi petugas kesihatan yang bertungkus lumus menyelamatkan pesakit membendung jangkitan COVID-19. Well, the important thing is, in this occasion, it's a big epidemic in our country. We all have to work together. The government, the private sector and the NGOs like Mercy Malaysia. It's only when we all work together that we can pull ourselves out of this problem. Beliau ditemui pemberita RTM ketika menunggu ketibaan peralatan PPE yang dibawa menggunakan pesawat Tentera Udara Malaysia di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Sementara itu, pengerusi Mercy Malaysia Negeri Sabah, Dr. Anbarasu Ramalingam berkata, bantuan yang disalurkan mampu melancarkan operasi harian petugas Barisan Hadapan. Disalurkan kepada klinik-klinik kesihatan serta hospital utama di sekitar Kota Kinabalu.
Di kawasan pantai timur, Mercy Malaysia juga mengadakan kerjasama dengan NGO lain untuk menyalurkan bantuan di sana. 16 individu ditahan sekitar Kota Kinabalu kerana ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa pertama yang lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji berkata, kesemua mereka termasuk seorang wanita dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 26/3 Akta Polis 1967 dan Seksyen 22 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Menurut SCP Habibi, antara yang ditangkap seorang lelaki tempatan berumur 27 tahun yang telah melanggar sekatan Jalan Raya SJR di Kolombong yang turut menyebabkan peralatan kegunaan SJR rosak. Suspek juga didapati tidak mempunyai lesen memandu selain memberi alasan tidak munasabah untuk berada di luar ketika PKP. SCP Habibi dalam sidang media di Kota Kinabalu turut memaklumkan 4 lelaki ditangkap kerana disyaki terlibat dalam sindiket mencuri bateri pencawang milik sebuah syarikat telekomunikasi di sekitar ibu negeri. Ketika tangkapan di Telipok Ria dan kilometer 21 Telipok pada Ahad dan Isnin lalu, polis turut menemukan 56 unit bateri yang dilaporkan hilang yang bernilai RM125,000 dan 3 kenderaan sindiket tersebut. Yang dianggarkan satu bateri berseberat 50 kilo lebih kurang, satu bateri. Dan setiap pencawang purata bateri tersebut diletakkan adalah 8 hingga ke 10 bateri. Dengan menggunakan kereta 4x4 tu, Bobby bersama rakan jenayahnya mengangkat dan memberi kepada kawan yang pertama tadi, yang ditangkap kali pertama. Kesemua suspek berumur antara 25 hingga 36 tahun dan seorang daripadanya turut mempunyai rekod jenayah. Kesemuanya direman selama 5 hari dan disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Kira-kira 900 ketua isi Rumah Program Perumahan Rakyat PPR Taman Harmonis Sandakan menerima bantuan makanan daripada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sandakan. Antara barangan yang disalurkan adalah beras, telur, gula, makanan tin dan keperluan lain yang diagihkan oleh 30 sukarelawan JPKA. Pegawai Penyelaras Unit Hikmat Komuniti dan Pembangunan Sosial JPKA bahagian Sandakan Sumitro Sayam dalam satu kenyataan memaklumkan pengagihan dilakukan selama 2 hari menggunakan hikmat sukarelawan yang berdaftar di bawah JPKA. Barangan keperluan tersebut untuk kegunaan penduduk sepanjang PKP ini. Pada Sabtu lalu, Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Sandakan, Wong Fotin, mengarahkan pasukan pemantau Perintah Kawalan Pergerakan PKP Sandakan untuk menghadkan pergerakan di kawasan tersebut selepas mencatatkan 5 kes positif COVID-19. Susulan itu, penduduk tidak dibenarkan keluar dari kawasan PPR tersebut dan orang luar juga tidak dibenarkan masuk. Sebanyak 200 bungkusan barangan keperluan harian diagihkan kepada penduduk Kampung Lokawi Baru Putatan yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Ia merupakan sumbangan daripada Masjid Duyufur Rahman Kampung Lokawi Putatan dan orang perseorangan. Menurut Pengerusi Masjid Duyufur Rahman Kampung Lokawi Baru Putatan Radik Taim, sumbangan tersebut merupakan inisiatif jawatan kuasa masjid berkenaan selaras dengan saranan kerajaan agar setiap masjid tampil menghulur sumbangan kepada karya memerlukan khususnya yang hilang punca pendapatan berikutan COVID-19. Tiap rumah yang berpenghuni di kampung ini akan mendapat sekurang-kurangnya 1. Dan sekiranya kita mendapati penghuni rumah itu mempunyai ramai penghuni, sekiranya pek sumbangan ini ada kelebihan dan kita akan pertimbangkan untuk mendapat lebih daripada 1. Penerima sumbangan yang ditemui turut menzahirkan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ya, dapat meringankan beban lah selama yang PKP ini. Sebab kami pekerja swasta, gaji kena sekatlah sementara waktu. Terima kasih saya ucapkan daripada karya masjid di sini. Ini adalah sumbangan pertama yang kami terima lah. Jadi kami sangat-sangat bersyukur lah. Terima kasih kepada Masjid Duyufur Rahman Kampung Lokawi Baru ini telah memberikan kami sumbangan dari barang-barang keperluan lah. Seperti barangan dapur semua ni. Terima kasih lah banyak-banyak. Agihan kepada penerima sumbangan ini turut melibatkan anggota rela.
Lanjutkan penangguhan sesi persekolahan sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan PKP tamat pada 14 April ini. Itu antara cadangan para ibu bapa yang risau akan keselamatan anak-anak mereka sekiranya terpaksa kembali ke sekolah dalam masa terdekat ini berikutan masih berlaku penularan wabak COVID-19. Ibu bapa menyuarakan kegusaran terhadap keselamatan anak-anak kerana penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter sukar dilaksana di dalam bilik darjah. Daripada Persatuan Ibu Bapa juga inginkan supaya pembelajaran ni ditangguhkan dahulu sehingga ke satu masa yang mana sudah kedudukan sudah bersih daripada COVID-19 ni. Macam bagi saya, ada perasaan yang was-was atau masih lagi takut dalam keadaan sekarang. Terlalu awal. Sekarang mungkin dilanjutkan lagi 2 minggu ke atau 3 minggu. Ada risau jugalah sebab kita tak tahu bah. Kalau kita antara sekolah pun, budak-budak tu pun yang lain semua murid, anak-anak lain pun kita tak tahu sihat ke tidak apa tu semua kan. Rata-rata ibu bapa yang ditemui berharap KPM mempertimbangkan penangguhan sesi persekolahan sehingga negara bebas daripada rantaian jangkitan COVID-19. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Dan saudara, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah dan jangan keluar. Saya Javini Jemlajim. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi.